Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, untuk hari ini mata pelajaran Jawi kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu diftung. Pada minggu lalu Ustazah hanya terangkan apa itu diftung dan Ustazah terangkan diftung I. Sepatutnya ada 3 diftung, tapi hari ini Ustazah ulang lagi tajuk yang sama. Okey murid-murid, kita tengok muka surat 40. Kita tengok perbualan antara murid dan guru. Okey, murid tu bertanya, apa itu diftung? Guru pun jawab, gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata, iaitu ai, au, oi. Okey. Ingat, untuk diftung, bila kita mahu tahu itu diftung atau tidak, kita sebut. Bila kita sebut ada gabungan bunyi vokal dalam satu suku kata, bermakna itu namanya diftung. Okey, murid-murid, ada lagi yang masih tidak tahu satu suku kata tu macam mana, diftung tu macam mana. Okey, sebelum saya terangkan lebih lanjut, murid-murid kena faham mana satu suku kata, mana huruf vokal yang bergabung. Jom kita tengok. Okey murid-murid, ini adalah 5 huruf vokal A, E, I, O, U. Kalau bahasa Melayu A, A. Okey, jadi bila tukar kepada Jawi, dia akan jadi alif. Kalau huruf I, E. Kalau Jawi, alif juga, E. Okey, kalau bahasa Melayu I, satu huruf I. Tapi bila tukar Jawi, dia alif ya, I. Kalau O, bahasa Melayu O, Jawinya alif waw, O. Contoh, ombak, alif waw mim ba qaf. Okey, vokal yang terakhir U, U, B. Kalau U bahasa Melayu, kalau Jawinya alif waw. Okey, untuk penerangan diftung tadi, gabungan bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata. Bila sudah gabungan bunyi vokal, bermakna ada 2 huruf vokal yang disebut satu kali. Contoh, ombak. Om satu suku kata, bak suku kata kedua. Om tu yang gabungan bunyi vokal kan, alif waw mim. Alif waw tu kan huruf vokal. Jadi bila dicampur ombak. Okey murid-murid, ini adalah di antara contoh yang kita mahu kenal. Macam mana mau kenal satu suku kata? Kalau petai itu satu perkataan, itu satu kalimah. Satu suku kata ni macam ni. Contoh, pi, pe. Satu sekali sebutkan. Pe, satu sebutkan. Tai, walaupun 3 huruf, tapi kita sebut sekali. Tai, bermakna tai itu suku kata kedua. Bermakna pe tu suku kata pertama. Tai itu satu suku. Jadi ada 2 suku. Jadi untuk diftung, dia mesti gabungan bunyi vokal tu dalam satu suku kata. Bermakna dalam satu kali kita sebut. Okey, petai. Tai, apa yang punya huruf sana? I kan? Berada di akhir kalimah. Tai itu kan dalam satu suku kata. Kebetulan pula alif ya itu adalah gabungan bunyi vokal. Berada di akhir kalimah. Pe, satu suku kata. Tai, satu lagi suku kata. Bermakna petai itu ada 2 suku kata. Tapi apa diftung yang ada dalam petai? Diftung I.
yang ada di dalam perkataan petai diftung I, alif ya. Kan Ustazah sudah cakap sebelum ni pada minggu lalu, kalau diftung I berada di akhir kalimah dia alif ya. Tapi kalau berada di awal kalimah dia mesti ada alif hamzah ya. Okey, Ustazah harap boleh membantu untuk kamu mengenal suku kata tu macam mana, vokal bergabung tu macam mana. Okey, kita sambung. 3.1 diftung I. Diftung I kebanyakan digunakan di tengah dan di akhir kata. Diftung itu jarang terdapat di awal kata. Ingat, diftung I ni selalunya berada di tengah dan di akhir kata. Jaranglah berada di awal perkataan. Okey, ingat. Diftung dia mesti ada gabungan bunyi vokal. Bila kita sebut dia satu kali bunyi. Bermakna dia duduk dalam satu kawasan. Contoh, I sing. I satu suku kata. Sing satu suku kata. Bermakna dua suku kata. I itu pula satu suku kata yang tadi. I itu pula gabungan bunyi vokal. Bermakna ada dua huruf vokal yang bergabung di dalam suku kata itu. Itu namanya diftung. Okey, untuk diftung I kita sambung ke surah 41. Kalau di awal akan menggunakan huruf alif hamzah ya. Kalau di tengah dan di akhir dia hanya guna alif ya, hamzah tidak guna. Okey, ingat saya ulang lagi macam mana mau kenal diftung. Diftung mesti bergabung bunyi vokal dalam satu suku kata. Saya sudah ajarkan macam mana mau kenal suku kata tu macam mana. Okey, saya terang lagi. Ba satu suku kata. Gai satu suku kata. Bermakna perkataan bagai itu ada dua suku kata. Okey, ba tiada gabungan bunyi vokal. Gai bermakna suku kata yang kedua yang tadi ada gabungan bunyi vokal yang satu kali gai. Bila sebut gai, dia duduk dalam satu suku kata. Itu namanya diftung. Diftung ni dia memang duduk dalam satu kawasan yang sama. Okey. Kalau bagai satu perkataan, kalau kita mau tahu bagai itu berapa suku kata, gerakan jari. Ba satu jari, gai dua jari. Bermakna ada dua suku kata. Tapi suku kata yang ada gabungan bunyi vokal adalah suku kata kedua, iaitu gai. Apa diftungnya? Alif ya. Apa sebutannya? I. Kenapa alif ya? Kenapa tidak alif hamzah ya? Sebab diftung itu duduk di akhir perkataan, jadi kena alif ya. Okey, kita sambung diftung au. Diftung au boleh digunakan di awal, di tengah atau di akhir. Berbeza. Macam diftung ai boleh guna di awal, di tengah, di akhir. Tapi dia jarang digunakan di awal perkataan. Tapi kalau diftung au ketiga-tiganya ada. Okey. Diftung au bila kita guna di awal dia mesti alif hamzah waw. Tapi kalau di tengah, di akhir, dia sama macam diftung ai. Hamzah kena buang. Yang ada alif waw di tengah, alif waw di akhir. Okey, penerangannya sama saja macam yang diftung tadi tu. Cuma saya ingatkan lagi macam mana kita mahu tahu satu perkataan itu ada diftung. Ingat, diftung dia bukan kira satu perkataan. Dia kira satu suku kata. Bila kita sebut satu suku kata itu ada gabungan bunyi vokal. Contoh lagi. Pi satu suku kata. Sau satu suku kata. Bermakna ada dua suku kata. Pi bergerak jadi satu. Sau bergerak lagi jadi satu. Tengok berapa jari yang bergerak? Dua. Bermakna dua suku kata. Okey, antara suku kata pisau yang pertama dan kedua, mana yang ada gabungan bunyi vokal? Pi kah sau? Jawapannya sau lah. Sebab
ada gabungan bunyi vokal dalam satu suku kata, iaitu saw, alif waw. Diftung au ada dekat akhir perkataan saw. Dia duduk dekat saw. Saw tu satu suku kata. Okey, kita sambung lagi. Okey, untuk diftung oi, alif waw waw ya. Diftung alif waw waw ya ini kebanyakan digunakan pada akhir kata. Jarang pada awal perkataan dan di tengah perkataan. Dia ada tapi jarang kita nampak. Okey. Sama juga penerangan macam diftung ai, diftung au, sama juga. Dia duduk dalam satu suku kata. Cuma diftung o ini ia ada berbeza sedikit. Kalau diftung oi berada di awal perkataan, dia menggunakan alif waw waw ya. Kalau di tengah oi, waw hamzah ya. Kalau di akhir, waw ya saja. Okey, nampak perbezaan di situ. Tidak sama macam diftung ai dengan diftung au. Diftung ai yang berbeza bila diftung itu duduk di depan, duduk di awal perkataan, dia ada hamzah, alif hamzah ya, alif hamzah waw. Tapi bila duduk di tengah atau di akhir, hamzah itu akan hilang, alif ya, alif waw, alif waw. Tu senang kita mau ingat. Tapi kalau diftung oi, kena ingat dan kena faham. Dia berbeza. Kalau awal alif waw waw ya, kalau tengah waw hamzah ya, kalau akhir waw ya. Sama juga. Macam mana mau kenal diftung oi? Duduk dalam satu suku kata dan bergabung bunyi vokal. Contoh, du satu suku kata, dui satu suku kata. Bermakna dudui itu ada dua suku kata. Dudui itu satu perkataan. Tapi ada dua suku kata. Kenapa ada dua suku kata? Sebab dua kali sebut. Satu sebut du. Dua kali sebut dui. Dudui. Okey, antara du dengan dui, du satu sebut, dui satu sebut. Bermakna ada dua suku kata. Kalau diftung dia mau satu suku kata tu ada dua bunyi vokal. Okey, antara du dengan dui, mana yang ada diftung ui? Awalkah? Tengah? Awalkah akhir? Akhirlah. Du, dui. Dui. Dal waw ya. Waw ya tu kan diftung ui. Okey, Ustazah harap murid-murid boleh faham apa yang Ustazah terangkan. Untuk hari ini Ustazah tidak bagi latihan, cukuplah murid-murid dengar dan boleh fahami. Okey, Assalamualaikum semua.